Apa benda? Bukan, aku cakap ni, view. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahim. Alhamdulillah, hari ini kita dapat sambung kitab kita Risalah Tauhid, walaupun beberapa orang yang tak dapat hadir, makin kurang ahli. Ya, mencari cahaya ni kadang-kadang silau. Ada yang macam kena welding, terus mata dia buta. Hari ini sambung muka surat 48. Ihtiyajun ilal ghair, artinya berhajat kepada yang lain. Mana? Boleh dia pakai motor selfie tu mata besar. Dia nak lari tapi kalau aku campak ular malah kan. Dia tak ada sebab. Saya tahu ular dia lari kat dalam kedai mama macam orang ni. Dia pegang dia buat macam ni. Dia lari dalam kedai mama. Kau dia nak langgar kat tu tengah makan. Takut tu. Baca ni? Yes, ilal koi. Artinya Macam orang Arab sebut. Berhajat kepada lain. Berhajat kepada lainnya. Berhajat apa itu kita berhajat bergantung. Berhajat bergantung kan. Bergantung tu hasil daripada berhajat tu memohon sesuatu. Memerlukan. Berhajat kan boleh pasti lagi. Dia kan proses meminta kan, memohon, meminta, mengharapkan. Kenapa berhajat? Sebab ada hajat yang ingin ditunaikan. Yelah, kenapa dia memohon hajat? Sebab ada hajat. Kenapa dia berhajat? Kerana dia kenapa dia perlukan hajat? Kenapa dia berhajat? Kerana dia memerlukan ada keinginan. Kerana dia memerlukan. Maka Allah, dia kata sekarang ni, berhajat kepada yang lain. Memerlukan kepada yang lain. Berhajat, memerlukan, bergantung kepada yang lain. Dan dia lawan pada qiyamuhu ta'ala binafsih. Apa bahasa Melayu dah? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Qiyam tu berdiri. Apa dia? Allah. Baik. Berdiri dengan sendirinya, dia cerita dia. Kau cerita bergantung dengan yang lain. Tidak bergantung yang lain, dia cerita yang lain. Berdiri dengan sendirinya adalah sifat Tuhan. Menerangkan sifat Tuhan yang ini adalah sifat salbiah. Bila menerangkan salbiah, kena nafi. Bila nafi, tidak bergantung kepada yang lain. Tidak bergantung kepada lain, sebenarnya nak menerangkan berdiri dengan sendiri. Qiyamuhu. Qiyam ni berdiri. Qiyam. Kau cakap tidak, tapi kena tambah kaunuhu lah. Kaunuhu qiyamuhu. Kaunuhu apa pula? Kaunuhu keadaan. Kaunuhu lain. Kaunuhu bawah lagi. Mana ada qiyam? Mana ada kaunuhu? Qiyam. Kaunuhu tak ada. Tak ada kaunuhu. Dia sifat salbiah. Dia sifat sungguh. Sifat sungguh tak ada. Tukar kaunuhu. Aku nak tambah tidak ke depan. Itu lu kita tukar kaunuhu. Macam
cakap, macam mana nak letak tidak pada kaunuhu? Kaunuhu tak ada tidak. Jadi, kau faham tak salbiah? Ini lagi lah, tak ingat. Sifat yang layak. Semua sifat yang layak. Yang tidak layak. Menafikan apa? Menerangkan sifat sungguh. Semua tak faham. Itu Dia ada tapi macam mana? dia tak ada Tapi sungguh. Sifat ma'ani, sifat yang ada lagi sungguh. Sifat salbiah, sifat sungguh je tak ada. Macam mana kau macam mana sungguh tapi tak ada? Yalah. Tak. Cuba terang tidak baqa' mukhalafah qiyamuhu wa dahli. Macam mana kata sungguh tak tapi tak ada? Cuba terang saya satu. Ataupun random mana-mana. Qidam ke, baqa' ke. Apa yang kata sungguh tapi tak ada? Sungguh tapi dia tak ada. Apa dia? Contoh makhluk. Oh, kan. Tidak nak terang tidak. Macam kita ambil contoh. Macam Nanti dulu, kidam tu. Sedia. Sedia tu apa? Dia tak ada masa, dia tak ada hari, dia memang ada sedia. Asal tak sedia macam askar. Sedia tu bukan yang berjaga macam tu kan. Sedia tu tak ada mula dah. Bila ada ni? Dah sedia dah. Tapi bagi makhluk, sedia macam mana pun, sampai satu masa, ada masa dia tak ada kan. Jadi sedia tu sedia kita cakap-cakap lah. Tapi bagi Allah, sedia tu memang tak ada mula. Sekarang aku tanya. Tak ada mula macam? Tak ada mula dulu. Nanti dulu. Yang tu dah masuk salbiah. Tu jawapan kepada tak ada mula. Tapi sekarang tak ada mula tu apa? Kalau kau cakap, Pak Wahab bila ada sini? Tak mula lagi dia dah ada. Bahasa Kedah lah. Kalau Kelantan pun ada. Bila ada? Mula. Buat lawak bodoh tu kan. Mula? Bila? Mula? Ada dulu. Dulu bila? Dulu tu maknanya dah sedia ada. Pada tu. Sekarang ni Tuhan punya sedia ada. Macam mana? Takkan tiba-tiba dia ada? Yang ini yang dia punya core untuk beriman. Orang pergi terjah duduk dalam ni, dia pecah iman dia. Takkan Allah tiba-tiba boleh ada? Pecah iman. Payah nak hidupan style tauhid. Aku pakai bahasa. Okey, pakai bahasa. Kau nak beriman, kau berimanlah dengan cara pasang kau. Tiada mula. Maksudnya apa dia ada, dia bersedia dan tidak terlibat dengan masa. Jadi dia masa dia memang dah bersedia. Memang dia ada. Ni pergi hakikat betul kat belakang. Memanglah habislah soalan dia. Tidak sama dengan baharu. Dia tak ada sama dengan baru. Apa yang tak sama? Okey, apa yang tak sama? Macam mana yang tak sama? Yalah, makhluk. Baru yang ada masa. Kau pergi jawab PMI, tu tak boleh nak berundur lagi dah. Jangan sebut masa, jangan terlibat dengan masa. Memang betul lah tu. Tapi tu jawapan. Habis lah. Orang bawa cerita, kau bodoh je dengar. Bodoh lah kau ni. Kau cerita masa lah. Kan? Nak cerita yang ni, bawah ni, anak-anak, budak-budak mengaji. Masa bila? Ni soalan, proses ni kau tak ada. Orang bagi soalan kau tak boleh jawab. Cakap, aku dah terror gila dah. Tapi tak boleh jawab soalan tengah. Kat situ.
Sedia bagi Allah. Kena colek tu. Saya tangan kotor lah. Tu sabun. Cuci hati sekali. Tak, sedia. Zan. Apa itu sedia? Sebenarnya soalan dia pada salbiah. Pada qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Tapi bila aku masuk salbiah, semua tak kemas lagi. Sekarang ni, Hakim kata sifat salbiah adalah sifat sungguh. Tak ada, tapi dia sungguh. Sungguh tu macam mana? Yelah, nak masuk sedia. Sungguh tu, macam mana? Pergi kat qidam, pergi dekat qidam lah. Kita nak masuk cerita qidam ni. Sungguh tu macam mana? Sungguh tu okey, dia tak ada. Itu nak menerangkan tak ada. Tak boleh diserap. Baca indera, dia tak ada. Tapi kalau nak menceritakan tentang sungguh, yang ada lagi ada. Apa tu? Sungguh tak ada. Sungguh. Apa? Sungguh tu apa? Pasal lah. Itulah. Kan belajar pun tak faham juga. Sungguh ni. Sungguh tu apa sungguh apa sungguh? Aku pun lost lah. Kau banyak sangat lah songeh. Sungguh. Salbiah. Asal cerita pasal sungguh pula. Sekarang nak cerita salbiah. Salbiah ni perkara yang bukan perkara yang ada, tetapi dia sungguh. Bermaksud, dia ada tapi tak boleh dicerap oleh panca indera. Dia yang sungguh tu dipanggil, bukan ada. Sebab tu dia tak boleh cerap oleh panca indera. Cuba bagi Khan faham apa dia sungguh. Tak. Kalau kau nak terangkan kepada anak kau macam mana? Sungguh macam mana? Okey, barulah tadi masuk pada contoh pada makhluk. Sungguh ni, dia umpama pada makhluk. Apa umpama? Sungguh. Manusia, makhluk. Apa contoh sungguh pada makhluk? Manusia lagi apa? Kambing. Apa dia contoh sungguh? Gemuk. Macam mana? Gemuk, tinggi, rendah, panjang. Senang kau Masuk betul. Kalau dalam kitab, dia selalu bagi contoh apa sungguh? Tunggal. Kalau ada syair-syair dia panggil pinang tunggal. Dekat sungai tu ada pokok pinang. Dia bukan sebatang, dia tunggal. Kenapa? Sebab tak ada pokok tunggal lagi. Pokok pinang lagi kat situ. Maka dia sebut tunggal. Maka cakap tunggal mana? Tunggal tak ada. Tapi sungguh. Baru pergi contoh makhluk. Sekarang ni bila nak cerita pada qidam ni sedia. Iaitu dia sungguh. Tapi dia tak ada. Macam tunggal tadilah. Soalan aku tadi, qidam tu sedia. Allah dah ada. Jangan cerita masa. Allah itu dah ada. Sekarang dah ada, tiba-tiba dah ada, boleh tak? Kenapa? Ada tiba-tiba. Maksudnya tiba-tiba ada, dia masih lagi baru. Dia ada kan?
Jadi, sedia yang Tuhan? Sedia yang Tuhan, penerangan awal dia, tiada mula. Tiada mula. Baru tiada mula tadi, macam mana nak rasionalkan otak, barulah pergi kepada tiada masa. Tak ada mula tu. Sebab yang ni orang boleh pecah iman tau. Sebab tu ni nak betul-betul kena kepung dia ni. Ini apa? Base yang pertama. Pecah yang ni, yang lain kau orang belajar. Tapi kau belajar semua hebat-hebat ni semua. Tapi Tuhan boleh ada sendiri. Kat situ tak kemas. So, kemasnya? Kemas dia, sedia itu tiada mula. Barulah tiada mula itu tiada masa. Sebab apa? Masa itu dijadikan pada ketika makhluk yang pertama dijadikan. Pertama kali Tuhan menjadikan makhluk, maka masa pun bermula. Itulah saat yang pertama. Dia panggil bapak masa. Bukan bapak, mak masa. Maka masa pun bermula. Jadi, masa pun bermula. Masa pun bermula tak duduk dekat dimensi Tuhan punya cerita. Tuhan tu tak ada masa. Maka Allah itu kekal. Kekal lah, tak ada masa. Macam mana nak habis? Sebenarnya kekal tu pun salah. Kekal tu kan, bila dia dah mula, dia dah beranak, lepas tu dia tak mati-mati. Kan kekal. Kekal tu pun dah salah. Sebab kekal yang ni kan ada masa. Mana kalau kekal yang macam tu korang faham, Allah boleh binasa. Sebab dia duduk kat masa. Tak. Allah tak terlibat dengan masa. Allah ada pada keadaan qadim tu, maka Allah jadikan masa, Allah jadikan dimensi 6, dimensi 7, dimensi 100, dimensi. Terlibat dengan segala masa tu, tak terlibat dengan cerita Allah. Maka Allah kekal tadi, tak masuk cerita sana. Mula-mula nak faham, ialah maka Allah pun kekal sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu kan masa. Tak boleh masuk masa. Jangan masuk masa. Allah tak boleh masuk masa. Banyak orang sesat sebab dia masuk kat situ lah. Maka Allah kekal sampai bila-bila. Lepas tu tiba-tiba ada satu jentikan. Sampai satu masa, tentang Allah boleh habis. Boleh expired. Boleh mati. Boleh musnah. Sebab kau dah masuk dia dalam masa. Maka segala kemungkinan untuk dia musnah, bolehlah. Itu sedia. Masuk dalam sikit lah. Itu sedia. So, lain kali, jawapannya bila kata, maka hendak menerangkan sedia, macam tu, cerita tentang Tuhan. Tapi orang tak boleh masuk. Awal-awal, korang jangan masuk yang macam tu. Nak kena masuk macam mana? Maka gunalah kaedah ulama' sifat salbiah. Macam mana sifat salbiah? Yang Alik cakap tadi? Salbiah. Salbiah. Salbiah ni nafi. Tidak layak. Tidak layak bagi awak mula-mula belajar. Sekarang dah tak relevan dah. Tidak layak. Siapa yang nak nafi? Allah tak payah nafi. Dia relax je. Belajar ilmu dia. Mau masak. Salbiah. Itulah salbiah. Itulah salbiah. Sana salbiah. Tu ayat dia panjang sangat. Aku dah rengkar dah. Cincun dah. Tiba-tiba dia tambah bagi panjang. Tak apa, dia nak faham. Sekarang salbiah. Carta dah ada. Salbiah tak keluar, eh? Tadi bawa Alik keluar. Salbiah. Idam bagi salbiah. Allah tu sedia. Cara salbiah. Tadi kita terangkan sedia tu pada hakikat. Allah tak terlibat dengan masa apa semua. Pada hakikat. Orang pun dengar. Tak ada masa.
Jadi benda tu semua cerita Tuhan. Cerita salbiah bukan. Salbiah ni cara untuk menerangkan sifat. Bukan salbiah ni sifat Tuhan. Aku bayanglah dengan perkataan sebab tak perlu tu kat. Aku faham apa kau cakap, kita pegang kat ujung. Tu pergi kan. Kalau nak kali ulang main perkataan aku pening weh, aku tak main perkataan. Apalah aku ulang Tak Imas boleh cakap kena sebut macam ni. Aduh. Ini langgar. Tak, kalau aku tetap tanya, budak-budak kecil tanya kau. Aku cakap dia tak boleh rest dengan kau. Macam tu. Tapi cara lain lah. Tak kisahlah. Tak kisah. Okey, terang macam mana? Jangan subscribe. Aku nampak aku tak ada bangun. Aku duduk belakang sampai. Dia salbiah. Apa maksud salbiah? Adalah sifat menafikan. Kenapa tak letak kat mani? Mani tak payah nak nafi. Allah itu mendengar. Tak payah nafi. Kalau Allah tak mendengar, pekaklah Allah. Kan? Tak. Sebab dia dah ada. Sifat dia dah ada. Maka salbiah nak mendengar. Kalau tak dengar, dia pekak. Kau tak payah nak salbiah macam tu. Dah kau tahu Allah itu mendengar, kau dah automatik. Tapi kalau yang ini, Allah tu sedia. Tak sedia. Tiba-tiba ada. Tak, sedia. Dia dah ada dah awal. Nampak tak? Dia tak boleh terang. Maka nak menerangkan dia dengan cara salbiah. Cara menafi apa dia? Kalau Allah tak sedia. Itu cara. Itulah salbiah. Bila cakap salbiah, kalau Allah tak kekal, Allah tak baqa, itu salbiah. Kalau Allah tak mukhalafah, kalau Allah sama macam makhluk lain, kalau wadahnya, Allah itu esa. Kalau Allah tak esa, itulah cakap. Bila aku cakap salbiah, kalau Allah. Kali cakap awal-awal tadi. Formal ke? Banyak perkataan semua ada. Habis tu kalau kau nak terang salbiah macam mana? Nak buat apa letak salbiah? Ulang balik dulu lah. Tapi maknanya salbiah tak boleh nak tolak lah. Tak boleh nak dinafikan lah. Masalah explanation. Masalah explanation tu masalah kau. Masalah salbiah kalau kata dia ni tak patut duduk situ, aku nak batalkan. Tak apalah, betul lah tu. Okey, salbiah. Faham? Boleh tulis. Saya nak terang salbiah. Salbiah adalah sifat menafi. Jadi menafikan apa? Menafikan sifat yang tak layak. Sebenarnya tak ada kena-kena dengan sifat yang tak layak. Semua yang perkara tak layak takkan nak nafi. Allah itu pekak pun sifat tak layak bagi Allah. Tapi salbiah hanya ada pada 5 ni ya. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu, wahdaniyah. Ini aja yang dapat terangkan sifat Tuhan yang tak ada dekat makhluk. Bila tak ada dekat makhluk, macam berkata-kata kan ada. Boleh faham. Tak payahlah nak salbiah. Tapi yang ini, kat makhluk. Makhluk sedia. Tak ada. Habis? Kekal. Kekal adalah, tapi dikekalkan. Sebenarnya dia tak kekal juga. Memang dia tak kekal pun. Sebelum ni dia dah betul lah. Jadi sebenarnya kekal tu salah lah. Mula-mula kita ngaji lah. Boleh, Kim? Apa dia? Makhluk itu kekal ke tak? Makhluk kekal kenapa? Macam mana dia boleh kekal? Jadi dia kekal. Yang makin penting lah, Makhluk kekal. Yang dia kekal kan? Surga kekal ke tak? Jadi kau cakap makhluk tak kekal. Zan, makhluk kekal ke tak? Tak kekal. Ada kekal, ada tak kekal. Jadi tapi dia orang tak pada aku makhluk dia kekal. Masa saya macam makhluk kekal, cuma dia kekal kan. Kekal. Okey, itu stage pertama kan. Sekarang ni kalau kau cakap dia kekal, habis yang semalam dia hancur lah. dah binasa, maknanya habis dikekalkan. Mana setiap saat itu kalau dipecahkan lagi kan. Tapi kalau cakap jadi pada hakikat dia tak kekal lah.
Jadi dah tak sedia, tak kekal. Jadi kata manusia ada yang kekal. Ya, kalau nak bagi orang lain lah. Bermakna makhluk yang Tuhan kekalkan ni sebenarnya tak kekal. Tapi kalau bagi kita belajar mula-mula, ada yang dikekalkan. Syurga, neraka, arash, malaikat-malaikat, manusia dalam syurga, manusia dalam neraka kekal. Tapi bila masuk betul-betul salbiah, mana kekal yang semalam kau dah musnah dah. Kau habis hari ni kau dikekalkan. Ya, yang kau baru aja ada. Baru yang ni. Baru dikekalkan, baru Kalau dikekalkan pun tak boleh kan nak cakap. Kalau ada orang faham dia lain. Ada orang faham macam Tuhan baru nak kekalkan dia ni. tak, kita bukan cerita Tuhan lah, cerita dia ni. Macam kipas ni. Kipas ni pusingan yang pertama. Pusingan yang kedua, dia baru ada pusingan yang kedua. Pusingan yang pertama, tadi dah musnah. Jadi, kekal kipas ni berpusing. Yang tu bahasa. Tapi sebenarnya, dia sentiasa baru, musnah, baru, musnah, baru, musnah. Akhirnya kita katakan, makhluk ini sentiasa musnah dan baru. Maka, kalau kita mengaji sampai sekarang, tak ada lain kita. Okey. Apa lagi sedia? Tu nampak tak? Salbiah nak terangkan tu, dah kata kekal, yang ada dikekalkan pun kita dah kata tak kekal juga. Tapi bila nak menegangkan orang, katalah. Makhluk ada yang dikekalkan, seperti syurga, neraka, aras. Adalah kita yang dikekalkan. Tapi bagi orang tauhid, kekal apa benda? Semalam kau habis, lepas tu ada benda. Tapi yang tu, tu hakikat dia. Jangan cerita yang tu dulu. Dia pergi rapat. Ekstrim. Keras tu. Bagi aku macam ekstrim. Ini SPS. Kita sikit lah sana. Tak. Kalau korang tak faham yang salbiah, aku nak terang. Dah faham kan? SPS je ada orang salah kan? Nanti kan nak explain yang ni pula tak boleh. Masa aku patah balik sana. Daripada tadi baca. Tak nak faham ni. Okey. Siapa boleh faham ni? Senang je. Nombor 6 Ihtiyajun ilal ghair. Mana ada? Ni macam mana ni? Sebut. Dia. Yes. Ghair. Ni ghair. Ni bahasa Melayu ni. Rosak ni Al-Quran ni. Ghair. Okey. Siapa boleh terangkan ni? Berhajat pada yang lain. Seperti berhajat pada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Sebab Amy nak laju masuk sini. Kita masuk. Kau nak masuk kan? Kau terangkan lah. Tak, dia nak masuk. Dia tak tahu. Sebab tu kena terangkan. Dia. Boleh. Aku tak nak masuk lagi. Kau tak pernah tahu lagi. Siapa dah nak masuk? Bijak dia ni. Bijak lari. Okey. Yang ini sifat mustahil lah. Sifat mustahil pada Allah. Mana ihtiyaj ilal ghair, maksud berhajat pada yang lain. Yang lain ni makhluk lah. Takkan ada Tuhan lain pula. Takkan. Lain selain pada Tuhan lah ni. Dia tak berhajat pada selainnya. Bermakna dia boleh buat sendiri. Dia tak payah pakai alat. Dia nak jadikan Nabi Adam, tak perlu pakai tanah. Tak perlu panggil Jibril. Gumpal-gumpal untuk jadi. Dan dia tak perlukan malaikat. Dia tak perlulah. Habis tu kenapa? Kenapa pula tiba-tiba Allah jadikan malaikat? Saya jadikan. Macam lemah je. Suruh cabut Jawa. Cabut lah sendiri. Kalau malaikat penat lagi tu. Kau cabut lah sendiri. Aku malas. Boleh kan? Apa lagi?
Jibril sampaikan wahyu. Kau sampaikan sendiri macam kau dengan Musa. Kan boleh direct. Israfil. Israfil. Tiup sangkakala. So, kenapa Allah? Kalau Allah buat macam tu? Kalau dia buat malaikat semua? Dia datang dengan kita buat cabut nyawa bagi manusia lemah. Asal tak? Kata dia tak perlukan siapa. Siapa dia perlukan malaikat maut? Cabutlah sendiri. Kalau cabut sendiri lemah, suruh malaikat maut cabut, lagi lemah. Mungkin. Okey, enggak. Ataupun dia bergantung. Sebab benda tu dia kita asal nak kena gantung kat nama. Contoh macam kita ni. Kalau gantung apa dia nak gantung kat dia. Kalau aku cerita Amy, aku suruhlah dia ambil. Aku nak ambil manfaat daripada dia. Baru aku dapat manfaat. Lepas tu dia buat salah, aku pun shut down dia. Aku baling dia dalam lok. Boleh lagi ada jawapan. Ada lagi. Lagi satu, dia hantar lah. Kalau dia tak suka, kan Tuhan, dia punya ciri-ciri kan, wajib disembah semua kan. Kalau tak ada siapa sembah dia, dia mungkin nak cakap Tuhan. Bukan kita lah satu Itu bergantung kepada penerapan. Salah juga. Ya okey, kalau doktor dia cakap itu mereka siapa nak gantung kan? Tak ada. Pada dia nak jawapannya aku lagi setuju kalau. Kan dia lah dia nak buat apa. Itu bukan tahu. Mana kalau sebelum dia jadikan malaikat? Masa tu? Mati je. Yang boleh belik je. Yang yang apa? Haruslah macam harus bagi adat untuknya. Tapi dia Tuhan ini semua Tuhan. Jadi sebab kalau Tuhan kalau macam kenapa Tuhan yang kata gitu. Kalau Tuhan dia dah masuk dekat masuk tu jadi makhluk. Jadi rumah. Jadi paman dia. Aku dalam Allah berkata-kata itu pun segala macam. Okey, pada aku sebenarnya yang tu yang pelengkap yang baru dia kan raja. Dia nak tunjuk dia gah. Dia buatlah. Dia tak adalah turun kalau tu. Allah nak tunjuk juga. Jawapan itu lah. Dia nak bukan ya kan, betul lah kan. Dia berkuasa. Raja kan dia ada. Jarang lah. Tapi kalau muktamad dia, tapi yang tu boleh ujung sebab dia kalau muktamad dia memang kita tak tahu pun jawapan dia sebenarnya kenapa. Tapi kalau kita nak buat perbahasan yang kita nak faham daripada segi macam kau cakap tadi, berbalik juga sama je lah dia nak tunjuk juga. Tuhan nak tunjuk berkuasa. Kalau tu nak berkuasa, tak tahu lah. Tuhan di situ lah. Itu jawapan syariat. Itu jawapan syariat. Allah nak tunjuk kuasa dia. Allah nak bagi tahu dia berkuasa. Allah nak bagi manusia faham kan. Itu syariat. Kalau masuk tauhid, langgar semua tu. Kau tak kuat ada. Jawapan aku cakap, Tuhan lah. Seperti Tuhan tu kasar sangat. Kalau nak menceritakan tentang Tuhan. Kasar daripada segi ilmu tu, bukan kasar daripada adab. Kasar sangat. Seperti Tuhan lah. Seperti Tuhan tu macam mana? Pada iradat ke? Pada kudrat ke? Kasar sangat dia punya ilmu tu. Dia pergi patah balik. Mula-mula kita belajar. Apa dia? Allah itu. Allah itu wujud. Apa dia? Ni nak bungkus ni. Masuk balik.
Allah ini tiada kerana yang dikeranakan oleh sesuatu. Daripada zat dia, daripada sifat dia, pada perbuatan dia. Jawapan yang sopan. Suka hati dia tu bukan sopan. Itulah ilmiah dia. Maka nak dipecahkan. Allah itu tiada kerana yang dikeranakan oleh sesuatu pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Zat dia kenapa Allah jadi? Ada sebab tak? Tak ada kan? Tiada kerana yang dikeranakan. Yang itu pun nak menerangkan dengan cara salbiah juga. Kalau Allah tak ada, siapa jadikan alam ni? Dia boleh ada sendiri. Tapi nak menerangkan wujud Allah, terpaksa nak menerangkan tentang qidam dengan baqa' kan? Terangkan jadi wujud. Sifat Allah yang qidam, baqa', mukhalafah sampailah mutakaliman, tiada kerana yang dikeranakan. Sampai kalam. Kalau kaunuhu ni dah ada kerana yang dikeranakan. Apa yang dikerana? Kenapa kaunuhu mutakaliman? Kerana ada sifat kalam. Jadi sampai kalam, tiada kerana yang dikeranakan. Kalau bawah tu semua dia ada sebab sifat Sekarang ni tiada kerana pula ada 3. Tiada kerana zat, tiada kerana sifat, tiada kerana perbuatan. Sifat Tuhan ada sifat kudrat. Ada kerana tak? Kenapa dia ada kudrat? Tak ada kerana. Iradat tak ada kerana. Ilmu tak ada kerana. Mendengar tak ada kerana. Kalam semua tak ada kerana. Sampai kalam tak ada kerana. Maka Allah tak ada kerana. Tak ada kerana pada sifat. Tadi zat, nafsiyah selesai. Pada sifat, selesai sampai sifat ma'ni. Pada perbuatan, kita ngaji, kita nak ngaji dah, kudrat, iradat. Tiada kerana yang dikeranakan. Segala perbuatan, baik dan jahat, adalah perbuatan Allah. Baik atau jahat. Surga atau neraka. Celaka atau bahagia. Ada kerana tak? Tak ada kerana. Allah jadikan malaikat? Perbuatan dia mana ada kerana? Kalau ada kerana, ada untuk, ada sebab, ada supaya, mana tiada kerana dan tiada kerana, semua sifat ni kena batal. Sebab ada kerana. Allah jadikan malaikat untuk sampaikan wahyu. Batal. Sebab dah ada kerana. Allah jadikan malaikat Jibril tak ada kerana. Kerana kat kita. Kita yang kena cakap. Allah jadikan Jibril untuk sampaikan wahyu daripada Lauh Mahfuz kepada para Nabi. Kerana tu kita sebut. Allah sebut macam tu kan? Itu baru tauhid. Allah jadikan manusia untuk menjadi khalifah. Siapa cakap? Kita cakap. Allah cakap. Kau ajar kau cakap Tuhan cakap. Habis dalam Quran ada. Memanglah dalam Quran semua tu, kebanyakan cerita dia untuk manusia cakap. Kalau tak manusia nak cakap apa? Allah terbalikkan Nabi Lut punya kaum terbalik pam jadi laut mati. Kita sebut sebagai yang terbalik. Marah. Tuhan marah ke? Tak. Tuhan tak marah. Tapi dia nak marah. Benda tu negatif. Marah. Allah bagi kita bahagia, kita bagi kita rezeki. Maka yang itu dibagi sebut rahmat. Allah bagi rezeki rahmat ke? Banyak rezeki orang pergi bunuh diri juga. Rahmat tu kita cakap. Kena langgar. Pam. Musibah ke? Rahmat. Besok langgar. Langgar apa? Sekarang jawapan dia. Amy kata musibah. Amy kata rahmat. Nanti. Bagi Tuhan memang tak ada apa-apa. Dah habis. Dah kita tiada kerana. Sekarang ni kenapa kau kata rahmat? Kenapa kau kata musibah? Rahmat sebab Tuhan buat tu untuk kebaikan. Dia sendiri tu sebab musibah untuk waktu punya langkah je lah. Sebab hidup. Kalau mati, dia tak. Kalau mati? Kalau lepas mati. Bisa diikat kan? Dia cakap tu. Musibah tak musibah ni kita kata. Bila kau kena langgar, satu orang cakap musibah. Kesian kau. Satu orang cakap, bagus kau.
kata Rahmat, pasti kau tak bawa laju-laju dah. Maka perkara musibah dengan tak musibah kita cakaplah apa benda pun. Okey, bagi nasi lemak, sambal belacan, kau bagi korang dapat makan. Musibah ke rahmat? Rahmat pada orang yang enjoy. Musibah pada orang yang enjoy. Enjoy betul. Tak ada, cirit. Kalau lepas dia ceret beret, musibah pula. Yang siapa yang dapat nasi lemak musibah. Nampak tak? Dia depend kepada apa tiba kita nak dapat daripada jalan cerita Tuhan. Jadi Tuhan cakap apa? Kalau dia bagi kau nasi lemak. Tuhan tak ada kerana yang dikeranakan. Itu cakap kan. Bagi Tuhan tak ada kerana. Habis kita letak sebab kita nampak ambil kita lah kan. Bukan. Kalau tak letak sebab apa-apa. Kau bodoh lah. Kau tak jadi manusia lah. Jadi lah. Bodoh. Anjing pun anjing pun ada suka juga. Menghina anjing. Nanti anjing datang kat padang mahsyar kan. Kau hina aku Kau makhluk pula. Takkan kau nak makan no reaction nanti. Faham tak? Betul aku setuju. Tapi aku faham tak? Contoh kau makan nasi lemak. Kita semua makan nasi lemak sekarang ni. Makan. Diam. Faham tak? Benda tu tak terima kat otak. Pasal ceret-beret pun diam. Diam. Ngali. Bila nak cakap pasal rahmat dan musibah tu, baru kau boleh nak masuk dalam otak kau. Boleh bezakan rahmat tu musibah bila lepas kecil beret. Ini kalau total kosong lah. Nanti tak tahu anjing tu. Dah. Sesa anjing. Pedas. Kau dah dapat musibah. Sebenarnya yang kisah darah dia cakap ni. Kalau contoh korang tak tahu, korang lagi teruk dia anjing. Sekarang ni. Kata dia binatang. Dia tahu je sebelum. Tak, jangan contoh kalau kau tak tahu kau makan syimak, dia no reaction. Anjing sedangkan makan tulang pun dia boleh tahu tulang ni rahmat atau musibat bagi dia. Kalau kau tak dapat adapt benda tu, kau lagi teruk daripada anjing lah. Kalau dia tercekik. Okey, habis. Sekarang ni makhluk cakap. Walaupun dalam Quran, walaupun dalam hadis. Sekarang dalam Quran kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Sekarang Allah pengasih penyayang ke tak? Tak. Masih ya? Bagi tuan dah banyak tuan tak. Dia lagi dia perbaiki lagi hukum. Tak pada tuan ada marah pada dia. Tu untuk faham. Kan tuan ada mengasih. Allah tak ada mengasih. Allah tak ada murka. Allah tak ada. Kalau dia ada sifat baru kan. Kalau dia ada hancur sifat apa ni? Kodim dia hancur. Tak boleh. Sebab bila dia nak marah, bila dia nak sayang. Baru tadi aku sayang. Takkan dia nak marah lu kau, dan dia nak baru ni. Dia cedok mana pula tu nanti. Kalau kesian nak kau. Tak ada. Dia masa belum ada mana. Musnahnya semua. Kalau nak cakap apa, tak makhluk lagi. Kalau tu nak ada emosi, dia akan terlibat dengan emosi kan. Kalau sayang, macam mana dia sayang? Sayang peluk kuat-kuat, ketat-ketat. Sayang dapat derajat pun sayang tak? Aku sayang kau. Macam kita sayang budak kecil kan. Kita penyek-penyek dia kan. Kau sayang dia kau penyek sampai merah pipi dia. Aku geram lah sayang. Macam kucing tu. Sayang ni. Aku sayang ni. Sayang dia secara kekerasan. Jadi kalau letak sayang Tuhan, macam-macam kategori ada sayang. Wah, jahanam tu. Jahanam sifat Tuhan. Kat sini antara orang yang tak dapat terima. Maka turun ayat Quran pula. Surah An-Nisa ayat 79 yang kita mengaji sebelum ni. Katakan yang baik datang daripada Allah. Yang buruk-buruk semua datang daripada tangan kamu sendiri. Perbuatan kamu sendiri. Yang itu apa? Adab. Syariat. Kita sama juga macam kau cakap bapak kita. Kita takkan nak cakap bapak kita ni jahat. Tak boleh. Tu bawa bapak kalau dengan Tuhan lagilah kan. Dia kena level. Adab. Boleh proses. Ilmu baru kan. Agak-agak boleh sesat. Pasal misalnya orang ni kalau kau expect orang biasa ingat kau ni jahat. Bukan wabi, dia jahat. Wabi jahat. Betul, dia cakap kau jahat. Apalah
Sebab Wahabi dia lagi kuat sebab apa? Dia memalukan Allah. Memang dia akan cakap Allah sayang. Dia memang duduk dalam dunia tu terus. Dia bawa Allah tu duduk dalam dunia ni. Allah duduk atas arah, insyaAllah kan. Dia tarik Allah masuk dalam. Daripada segi satu sudut, Wahabi nampak baik lah. Nampak baik. Tapi daripada sudut yang tauhid, kalau kita belajar tauhid, orang ajar lah. Kalau kita belajar tauhid, dia yang tak ada. Tapi kalau orang biasa cakap, kita yang tak ada. Trinity. Okay. Faham Ilmu tu ilmu yang agak bahaya. Jangan di-share. Kalau nak share, pastikan yang basic-basic dah ada. Maka banyak. Dalam majlis sajalah nak cerita bah-bah tu ni. Lepak kedai kopi. Kau tahu tak? Sebenarnya Tuhan bukan Rahman Rahim. Bukan berkasih penyayang. Itu jahanam. Dipukul. Kalau dia pukul kita, salah kita lah kan. Sebab dia tengok dia tak ada ilmu. Dia tengok dia cuma niat dia baik. Dia kata orang ajar kau cakap gitu kat Tuhan. Salah kita dibuka kan. Kita dah pukul dia balik pun tak boleh kan. Kita fikir dia dah buat untuk baik lah. Dia cakap proses. Kata yang awak cakap proses. Dia cakap tu marah. Marahlah Tuhan sendiri tu. Okey, sekarang ni itu masa santai-santai. Santai sekarang ni. Mari je. Siap. Banyak. Alif tengah terbaring, pejam mata. Pengsan. Bagi cadangan kat dia. Daripada kau Allah kau tak kenal. Sekarang ni kau pun kau bertuhankan diri sendiri. Tuhankan sendiri je lah terus. Tak payahlah berlakon-berlakon konon-konon Tuhan Allah. Tak boleh. Nak kena Allah juga Tuhan. Siapa Allah? Tak. Aku boleh tahu kalau aku tak payah tu aku Gila ni, sesat ni ayam mak ni. Ada suruh aku jadi Tuhan. Okey, habis kan. Jadi sambungan sikit pada yang kata Tuhan tu tiada kerana yang dikeranakan. Macam supaya kita buat amal ibadat supaya Allah masukkan kita dalam syurga. Supaya tak ada. Supaya tu kita sebut untuk Allah tak ada. Untuk Allah dia masukkan kita dalam neraka atau dalam syurga sebab perintah suka mau masuk neraka. Kau kena faham tau, ilmu ni tak habis lagi tau. Kau jangan pergi ending ambil, maknanya kalau Allah nak masukkan kita dalam neraka, kita masuk dalam neraka. Salah tau lagi. Aku bagi tahu awal sebab orang tua-tua dah mula sesat. Dia redong sebab dia macam explain yang dulu tu. Bukan aku. Bukan. Aiman dah. Isi dengan itu. Aiman asalnya dah explain. Dia skip bagian tu. Tak, bukan. Sekarang ni kalau kita kan kita cakap Tuhan suka tidak masuk. Sekarang kita tak tahu. Sebab Aiman kalau dia dah explain Tiko dengan Tina tu, baru tahu kenapa kita boleh faham. Sebab kita tanya, kita respon. Dia orang dalam kepala. Aiman nak betul pun tak tahu kat mana. Dia pun buat. Habislah. Dia simpan sendiri. Supaya tak nak kena tembak. Okey, sekarang apa statement dia? Yang Allah, kita ni harus, Allah ni atas kehendak dia masukkan dalam kita syurga dan neraka tak ada sebab. Okey, jawapan dia adalah memang Tuhan berhak. Bukan berhak lagi. Memang Tuhan boleh letak kita dalam neraka. Boleh pun salah lagi tu. Boleh pun. Boleh macam ada tak boleh pula. Boleh ayat yang lebih kuat lagi daripada boleh. Suka hati Tuhan. Kau cakap tak ada pula. Aku suka pakai ayat tu. Suka hati. Boleh pakai ayat atas kehendak Tuhan lah. Ya, atas kehendak Tuhan letak kita dalam surga atau neraka. Tapi kita sebagai manusia kita takkan nak masuk neraka. So kita mohon
Tuhan. Redo tu dua cerita redo. Redo dengan keluarga tak sana. Tapi yang satu lagi ni berharap. Bermakna bukan tak redo tapi kita harap jangan. Ya. Contoh kalau kau ada kesalahan nanti. Tak boleh masuk. Allah kita nak kau masuk neraka. Kau nak pergi masuk tak? Tak nak lah kan aku cakap dah. Aku tahu dah. Memang Tuhan kita faham konsep Tuhan punya kuat. Tuhan punya tanda kat sini. Tanda kat sini. Tak, kalau kata perintah, tu baru. Kena balik. Perintah waktu pada masa baru Allah nak perintahkan. Tak, yang ni aku punya khadam. Jadi, kalau kata tadi, Allah perintahkan, dia dah masuk cerita, baru. Sedangkan kita nak masuk cerita sejak azali. Okey, sekarang ni macam mana keadaan yang kata Allah masukkan kita dalam syurga dan masuk dalam neraka tanpa kerana? Kalau pergi pada redha, itu kau redha, dia tak nak cerita Tuhan. Allah. Okey, dalam Quran kata bagi orang yang beriman, satu. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, pasti akan Allah masukkan ke dalam syurga yang di bawahnya sungai yang mengalir. Allah cakap garanti. Tadi kata Allah masukkan dalam neraka, tak ada kerana. Neraka, syurga. Bagi orang yang beriman Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dua, orang yang beriman pun dicampak juga dalam neraka. Sebab tak ada amal soleh. Soleh ada? Beriman tak ada. Ada orang beramal soleh, tak beriman. Sekarang ni, yang Allah kata garanti, janji Allah dalam Quran, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberi balasan syurga yang di bawahnya sungai yang mengalir. Sekarang, macam mana nak sambung dengan Allah masukkan neraka atau syurga? Tiada kerana. Aku kena bagi korang ni sebelum ni, korang dah mula pun sesat juga. Redha. Dia nak buat macam mana? Macam tu pula. Lagak betul. Yalah. Biar masuk neraka. Berharap. Masuk neraka? Masuk neraka? Kalau yang kita belajar Tuhan nak bagi kita masuk surga atau neraka itu dia punya pasal. Tapi dalam Al-Quran tulis orang yang kalau buat baik semua amal soleh dengan beriman. Mana itu kata-kata Allah, kehendak Allah dan kudrat Allah yang pasti akan berlaku. Wajib berlaku. Kan? Wajib lah. Ke tak wajib? Sunat. Ke harus? Harus. Wajib lah. Kalau wajib, batal sifat tadi. Dah jadi, harus masuk dengan kehendak Allah tadi. Macam mana? Dengan cerita dalam Quran. Quran pula kalamullah. Kalamullah, Allah tak pernah mungkin janji. Betul kan? Kan Allah akan mungkin janji. Mungkin kot 1, 2, 3 benda dia mungkin janji. Macam mana connection? Dua. Ni. Cabut kepala orang. Saya jawab. Tak jawab, aku jawab. Saya jawab yang pertama yang Tuhan cakap siapa yang beramal soleh dengan beriman. Beriman dulu. Beramal soleh baru beriman pun jangan. Beriman dan beramal soleh akan dapat balasan masuk surga. Garanti. Itu garanti. Itu Al-Quran tulis. Tak boleh. Saya punya jawapan ni bagi tahu cara. Tak apa, cara macam mana? Saya dia bagi tahu itu beriman dengan beramal soleh. So kita kena ada iman yang kita nak belajar Lepas tu beramal soleh kan macam apa yang disuruh lah. Apa yang disuruh tinggal apa yang dilarang lah. So kalau yang Al-Quran first kau ikut je lah cara macam Al-Quran cakap yang beriman. Beriman belajar tauhid. So bila kau belajar tauhid baru kau dapat jawapan yang ayat cakap apa ni? Surga dengan neraka kalau Tuhan nak masukkan kau nak masuk tak masuk.
Saya bagi kita cara kan, tak suka jawapan. Cara. Lepas tu cara pun tak sampai, tak habis tu. Cara dia cakap beriman. Iman tu apa? Iman kan? Okey, iman. Okey, satu iman. Yang kedua, amal soleh. Lepas tu, garanti masuk syurga. Dia ni kalau kita belajar tauhid. Okey, kalau tak ada macam ni. Yang Tuhan punya nak masuk ke dalam syurga. Itu cerita Tuhan. Kita sebagai manusia, kita naklah masuk syurga. Bangsa kita sebagai manusia, Macam mana? Dia cerita pasal Tuhan. Tuhan masuk, dia punya berhak masuk neraka syurga. Itu cerita dia. Sebagai manusia, Tuhan bagi tahu kita takut ada emosi yang Tuhan bagi kita. Kita kenalah takut masuk neraka. Salah. Jawapan sebenarnya Tuhan cakap tu bermakna Tuhan suruh kau beriman dan beramal soleh. Tapi Perintah. perintah itu perintah wajib kau lakukan. Tapi kalau yang hakikat dia, kalau Tuhan nak taruh kau syurga atau neraka, itu cerita lain pula. So jawapan dia saya rasa kita kena masuk syurga. Barulah kita hamba yang soleh. Sebab tu perintah Tuhan tu masuk syurga kan. Tuhan perintah masuk dulu syurga. kena ubah kan. Tuhan bagi tahu dia punya agreement lah. Siap. So kena ubah je lah kan. Kena ubah masuk syurga. Bukan sebab kita nak masuk syurga. Kita masuk syurga sebab Tuhan suruh masuk syurga. Sebenarnya jawapannya banyak kali itu kan. Banyak kali. Kena berseni lah jawapannya. Sebenarnya kali itu kan sebenarnya kat situ pun salah satu sebab dia nak suruh kau belajar itu ni. Salah satu sebab beriman. Iman yang macam ni. Solat banyak kali beriman. Tak juga. Kena lalu juga. So bermakna satu dia suruh kau belajar ilmu tauhid. Lepas tu lagi satu dia suruh beramal soleh. Dia jangan langgar perintah dia. Termasuk macam solat. Kena belajar tak solat? Kena belajar juga solat. Nampak? Tasawuf semua adab dia. Termasuk itu. Okey, tu yang yang dicakap. So, tapi yang macam cakap asal tak sama dengan yang kita belajar. So sebenarnya kalau tak belajar, tak tahu lah yang betul. So jawapan dia kena ikut dia punya flow itu je. Dia dah bagi tahu kat aku. Mana jawapan yang boleh explain bagi kita faham. Ya macam mana. Betul lah. Okey. Terus. Ya je. Memang nak selamatkan diri semua. Tapi betul lah. Kalau aku bukan cari jawapan dengan ni kan aku cari untuk faham. Yang aku dapat tangkap lah yang kira sekarang ni bukan trik kira memang Tuhan tuju. Dia dah bagi tahu kat Al-Quran yang boleh beriman. Kita kena cari iman apa? Solat ni bukan dia. Tak, bagi tauhid iman je. Bagi tahu. Apa tu yang nak siapa yang macam masuk atau tak masuk kan? Saya tak boleh dapat. Tak. Boleh. Jangan kan itu sama balik. Kalau cakap Tuhan dia tak berani. Tuhan buat cakap Tuhan lah. Itu untuk fahaman. Itu untuk fahaman kalau Tuhan ada kerana dia jadi lemah. Sebab dia ada tekanan, dia ada desakan. Nak menerangkan Tuhan tak lemah je. Habis Tuhan punya. Sekarang ni bila cerita Tuhan dah habis, kita dah beriktikad dah. Sekarang kita nak jalan hidup macam mana? Maka ikutlah cerita Tuhan tadi. Siapa yang beriman dan amal soleh. Ini cerita kita ni. Habis Tuhan kata Tuhan nak masuk kau ke dalam neraka. Mana kau tahu? Sekarang datang perintah. Kau kena beriman dan beramal soleh. Pasti aku masuk kau ke dalam syurga. Pasti, garanti. Janji aku tak pernah aku mungkin. Maka ambil balik hadis Nabi. Ya Rasulullah, macam mana orang yang masuk syurga dengan neraka sedangkan telah ditentukan. Nampak tak dia cantum dua cerita? Rasulullah pecah dua cerita balik. Macam mana orang yang ahli syurga yang dah ditentukan? Neraka dah ditentukan. Buat apa nak beramal soleh? Buat apa nak berdoa? Buat apa nak sembahyang semua? Kalau semua dah ditentukan. Rasulullah tak jawab bahagian Allah. Rasulullah jawab bahagian perintah Allah. Bagi orang yang ahli syurga, dimudahkan jalan dia ke syurga. Tengoklah kau mudah mana? Kalau mudah buat kerja ahli neraka, kau ahli neraka lah. Bermakna dah ada kesan kat situ. Kalau kau dapat kesedaran kat situ, bermakna kau ada ubah. Kau boleh ada peluang ubah. Peluang ubah diri sendiri. Bukan ubah yang Tuhan punya cerita. Tuhan punya cerita, kau tak jangan masuk lah. Cerita kita je. Maka kita pun, aku banyak buat maksiat lah. Ubah. Kemudian kita pun senang je duduk.
nak buat sembahyang, nak pergi masjid, nak pergi sembahyang Jumaat, senang, 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 senang. Tengok, nak mengaji tauhid, dah tak nak macam mana pun, Tuhan duduk ke kau juga sini. Ada orang bawa motor sampai sini. Maknanya ahli syurga lah. Ahli syurga tu bagi kita nak faham. Oh, aku ni macam ni, aku ditentukan macam ni, macam ni. Lepas tu, nak guna? Nak guna kau sendirilah. Tadi ihdinas siratal mustaqim, lepas tu kau guna. Guna. Dia mustaqim kona. Jadi bila Tuhan tu tak ada supaya, Tuhan tu tak ada untuk, Tuhan tak ada kerana. Tu Tuhan. Masuk cerita kita. Cerita kita semua ada kerana. Tuhan tu pengasih penyayang. Buat macam ni Tuhan marah. Okey. Jadi jangan sesat kat situ lah. Selalu yang sesat apa? Ayat dia. Allah dah tentu kita masuk neraka, kita masuk neraka lah. Ayat tu sesat. Itu cerita sifat Allah. Tapi, okey. Lepas tu aku tak payah. Aku biar dia diam. Masukkan neraka ke dalam syurga. Redha je lah. Tadi Amy cakap redha lah kalau masuk neraka pun. Yang ni sesat. Mana boleh redha? Gila, kau nak masuk neraka tolong. Aku bakar sekarang. Maka berlaku bila ada orang yang mengecikkan hati mak dia. Kemudian, dia pun sakit. Tak boleh mati-mati. Malaikat maut nak cabut nyawa tak boleh. Maka, dipanggil Rasulullah. Rasulullah cakap, mak dia ada hidup. Ada mak dia kecil hati masa dia tengah nazak. Ada. Panggil mak dia. Makcik, tolonglah maafkan dia. Tak nak kecil hati. Rasulullah suruh maafkan pun. Rasulullah dia langgar. Punyalah kecil hati. Orang perempuan ni jangan main-main. Kalau dia kecil hati, Rasulullah ke Allah ke, dia langgar je. Emosi dia lagi Tuhan. Maka Rasulullah cakap, tak apalah kalau macam tu, kita bakar lah kat sini. Kalau kat sana dah nak kena bakar, baik kita bakar kat sini. Maknanya kalau kau kata redha lah. Kan? Okay lah, contoh kita bakar lah sekarang. Tak nak. Tak nak, maknanya tak redha lah. Tu bohong cakap dia macam boleh lepas. Cakap lepas. Dia tak redha. Kita tak nak. Tu dia. Selesai lah ni. Okay, masuk. Seperti berhajat pada tempat berdiri dan berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi masuk kepada pengajian kita yang lepas, iaitu Allah itu berdiri dengan sendirinya. Ada siapa ada nota? Allah berdiri dengan sendiri. Boleh terangkan? Kita ulang je apa Allah berdiri sendiri, lepas tu Allah mustahil. Sebab berdiri dengan sendirinya apa yang Allah tak? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Muka surat 30 28. Tu nota dia. Cuba baca ayat kitab. Artinya berdiri Allah dengan sendirinya, bersendirian. Makna dia? Bacalah. Saya tidak berkenan kepada tempat berdiri dan tiada berkenan kepada yang menjadikan dia. Maka sekali ibarat daripada ketika Allah Ta'ala berkenan kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Terus. Tegasnya Allah Ta'ala itu berkata, macam koma bukan hilang. Tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya dan tiada berhajat kepada sesuatu. Sama ada pada perbuatannya atau hukumannya. Tetapi Tuhan menjadikan setiap sesuatu dan mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah dan maslahat. Apa maslahat? Faedah. Faedah dan faedah. Jangan faedah kan? Maslahat. Selesai. Maslahat kepentingan umum. Faedah umum. Yang kembali kepada sekalian makhluk dan dia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya dan pelaksanaan bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Lagi. Boleh. Faham? Boleh ingat balik? Tak recall. Aku dah nyanyi kata kau aku baca.
Nah, orang yang baca lah. Boleh ni? Apa maksud Allah berdiri dengan sendirinya? Maka kita nak lawan yang tadi. Allah mustahil. Berdiri dengan dia maksudnya dia tidak diciptakan. Dia tidak memerlukan yang lain untuk diciptakan. Itu berdiri sendiri yang pertama. Yang tu pada zatnya. Tidak berkehendak kepada orang yang berdiri. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri zat. Maksudnya tidak memerlukan lah. Kenapa untuk dia dah tidak memerlukan. On-kan dia zat. Ataupun on tu berdiri lah kan. Berdiri tu apa? Berdiri tu Berdikari. bukan. Berdiri tu tercipta lah. Cipta apa? Bukan. Ada lah. Oh ada. Tidak berkehendak Dan kepada dia tempat ada berdiri. berkehendak Maksudnya kepada tidak berkehendak apa? Tidak memerlukan untuk dia ada. Dan tiada berkehendak kepada orang untuk menjadikan dia. Dia tidak perlukan orang cipta dia. Yang tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia ni maksudnya dia tidak perlukan orang cipta dia. Orang. Dia tidak perlukan entiti untuk ciptakan dia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak. Maka hakikat tu nyata lah kan. Kenyatanya ibarat daripada menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia, tegasnya Allah Ta'ala itu terkaya. Okey, hasil daripada semua ni, maksudnya bagi Allah terkaya. Terkaya ni maksudnya, kita faham itu konsep kaya. Kaya adalah tidak memerlukan, Tidak berhajat. tidak berhajat kepada sesuatu. Dan dia sama lah ni kan. Tu ayat ni dia pergi sama kan. Dia nanti sama ada pada perbuatannya. Ini dia nak explain. Sama ada daripada perbuatannya atau hukumannya, tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu, mengadakan undang-undang semuanya untuk faedah. Iaitu perbuatan. Perbuatan faedah dan maslahat kepada yang kembali kepada sekalian makhluk. Aku tak faham apa kaitan ni. Tapi Tuhan okey, tetapi Tuhan menjadikan dia cerita lah semua Tuhan tidak memerlukan dia untuk dia ada. Dia tidak memerlukan entiti lain untuk ciptakan dia. Dia cerita sama je, dia nak mengungkap explanation dia, perkara yang sama yang Tuhan tak perlukan entiti lain untuk ciptakan dia. Lepas tu habis semua ni ayat dia panjang semua ni, dia pun cerita lah. Tetapi Tuhan juga ciptakan semua perkara ada faedah dia. Bukan faedah. Betul. Tak ni. Tetapi Adakah undang-undang semuanya untuk faedah dan masalah yang kembali kepada sekalian makhluk? ayat tu. Maksudnya aku, so Tuhan cipta. Sekalipun Tuhan cipta tak boleh dia cerita tentang Tuhan. Lepas tu dia cerita pula Tuhan cipta semua ni untuk faedah-faedah kepentingan semua. Kenapa dia cerita? Kenapa dia cerita kepentingan makhluk? Kenapa kitab ni cakap Allah jadikan semua ni untuk kepentingan makhluk? Kenapa dia cerita tu? Tak payahlah cerita tu memanglah untuk makhluk. Dia nak cerita, dia cipta ni bukan untuk kepentingan dia. Sama jugalah. Ini kepentingan makhluk, bukan kepentingan dia. Dia tak mengambil manfaat. Yang tu dia berdiri dengan sendiri. Ayat dia semua Dan sama dia je. menjadikan semata-mata. Betul. Semata-mata. Maknanya bukan untuk dia lah. Bukan untuk kemegahan dia, bukan untuk sembah dia. Cuma dia nak buktikan yang dia ada kelebihan itu. Dia menjadikan Tak, dia nak detailkan. Nak detailkan lagi. Itu dia cakap semata-mata kerana kelebihannya dan belas kasihannya. Okey, belah kasihan tu. Ya, budak ni. Aku dah jadikan tak ada makanan. Dia jadi makanan lah. Itu sebab baru. Betul? Belas kasihannya. Ni dia tulis ni. Dan belas kasihannya. Untuk kita faham. Dia benda tu baik, kebaikan untuk kita. Bukan. Dia bagi tahu ini semata kerana kelebihannya dan belas kasihannya bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. So dia tolong ni pun bukan apa-apa pun kat dia. Dia tolong je lah. Tolong tak kena kan. Nampak main perkataan dia. Dia bagi faedah je lah. Tapi tak ada pun faedah dia bagi orang tu. Orang tu puji. Orang tu dapat orang puji kat dia dapat something. Apa tak ada. Tapi tu belas kasihan. Untuk faham. Belas kasihan bukan. Belas kasihan tu faham kan? Untuk faham. Kali-kali kerana berhajat. Belas kasihan tu faham. Kelebihan dan belas kasihannya. Koma. Bukan sekali-kali berhajat pada faedah. Dia pula dia cerita dia. Jadi belas kasihan tu bukan belas kasihan makhluk.
Belas kasihan tu pada manusia nak faham yang Allah bagi ni dipanggil belas kasihan. Aku tak tahu. Kalau tak faham belas kasihan ni, dia kata Allah pun berbelas kasihan. Kalau tak macam nak, macam kita nak faham Tuhan kan? Tuhan bagi apa kita faham. Allah jadi kucing. Ya. Okey, pergi sambung bawah. Maka Tuhan terkaya. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hamba-Nya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Maksudnya kat sini nak explain Tuhan punyalah terkaya, tak memerlukan apa-apa manfaat daripada makhluk lain. Dia juga tidak terkesan daripada sifat kalau makhluk tu buat maksiat sekalipun. Dia tak kecil hati lah. Dia tak kecil hati, tak terlibat apa-apa pun. Hanya sahaja disuruh. Hanya sesungguhnya. Hanya sesungguhnya disuruh, diperintahkan, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Yang dia tegur-tegur tu sebenarnya, benda tu tak faedah pun dia. Dia tegur tu kau lah. Untuk makhluk tu sendiri. Sebab tu nanti spin pergi kat makhluk tu balik. Makhluk tu apa dia? Ya. Amy je. Boleh tak? Barang siapa tu kat makhluk dia. Tak adanya. Tetap terkutuk. Barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya iaitu kepada dirinya jua, dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, seksanya itu tertanggung ke atas dirinya jua. Maksudnya cakap, kau buatlah apa-apa masalah pun itu kau, aku tak terlibat pun. Dengan kau punya maksiat kau tu, aku tak terasa, tak ada terkesan pun. Itu semua atas kau sendiri yang kau buat, kau lah tanggung. Pakai yang kasar lah, tapi tegas. Tegas lah. Okay. Dan lagi firman-Nya, artinya, jika kamu berbuat kebajikan, dan lagi firman-Nya, artinya, jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu, kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Maksudnya Tuhan, kau buat pahala tu Tuhan tak dapat pun, itu dapat kat kau. Faedah untuk diri kau. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri. Maksudnya kalau kau buat jahat, kau sendiri juga yang tanggung. Kerana dosanya kembali kepada diri kamu. Surah Isra. Ayat 2. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah, kalau Nabi SAW kan, kenapa yang rahimahullah ni untuk lama? SAW apa? Ingat. Ta'ala ni maha tinggi. Oh, so yang ni rendah. Kalau Allah Ta'ala SAW tu sallallahu alaihi wasallam. Wasallam tu salam, selamat. Moga-moga Tuhan bagi kat Rasulullah selamat. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau rahimahullah ni, rahim ni belas kasihan lah atas Tuhan kat dia. Kita puji juga, tapi jangan puji punya untuk bukan puji. Kita letak pengharapan orang ni alim, dia bagi ilmu kat aku. Ya Allah, yang ini pangkat dia aku bagi kat dia. Semoga dia bagi rahmat. Okey, so yang SAW tu untuk kita doakan Nabi. Yang ni kita akan doakan yang punya satu lagi. Kita tak boleh doakan belah sana. Sama lah subhanahu wa ta'ala. Yang itu subhanahu wa ta'ala. Yang itu Allah. Maha suci. Maha suci apa? Ni sifat mustahil ni semua subhanallah lah. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah daripada pekak, daripada berdiri pakai Allah apa puji. Makhluk kita doakan dia.
Okay. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah taala adalah segala yang maujudat itu dengan nisbah berkehendak kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia terbagi kepada 4 bahagian. Ada yang Maujudat tu maujud daripada wujud. Wujud tu ada. Maujudat segala perkara yang wujud. Terkaya daripada tempat berdiri dan daripada yang menjadikan dia itu zat Allah Ta'ala. Terkaya tu mesti tempat faham tadi. Kaya tak perlukan siapa-siapa. Tak perlukan itu. Daripada tempat berdiri. Sebab tempat berdiri maksud dia berkuasa. Kan? Tempat dia berdiri. Kekuasaannya. Kan? Kekuasaannya. Terkaya daripada tempat berdiri. Dan daripada yang menjadikan dia itu zat Allah Ta'ala. Tak, yang saya terkaya daripada tempat berdiri, yang pertama, kena terang daripada tempat berdiri. Bila kita nak berdiri, kena ada tempat. Kita baru pada Allah. Itu satu. Satu lagi, baru Allah tidak memerlukan. Okey. Terkaya daripada tempat berdiri. Dan kata dia cakap terkaya tu tak perlukan tempat berdiri, tak perlukan sokongan, tak perlukan berhajat. Dan daripada yang menjadikan, yang dia nak explain, nak jadikan dia itu adalah zat Allah Ta'ala. Berkehendak kepada tempat berdiri. Oh ni memang. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia itu segala arat. Apa tu? Arat. Berkehendak kepada tempat berdiri kepada yang menjadikan dia itu segala makhluk. Arat apa? Arat tu sifat. Sifat makhluk. Sifat jisim. Sifat makhluk. Sekarang apa kena-mengena dengan Allah pula? Ini nak pasal makhluk. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan diri itu segala sifat makhluk. Ini nak cerita pasal Apalah sifat makhluk? Pada arat. Arat tu apa? macam makhluk. Apa dia? Maksudnya Allah itu tak ada tempat arat. Tak terlibat dengan arat. Bermakna tidak ada sifat makhluk. Apa dia sifat makhluk? Sifat makhluk, satu, dia perlukan tempat, dia perlukan masa, dia perlukan saiz, dia perlukan bergerak atas bawah kiri kanan, depan belakang. Kenapa dia buat letak ayat berkehendak ke depan penuh? Yelah, dia tidak memerlukan. Tu bahasa lama. Tukarlah memerlukan. Dia tidak memerlukan. Kalau berkehendak, dia perlu. Kalau berkehendak, dia macam tu. Ambil ruang. Allah tak memerlukan arat. Singkatan dia. Arat kan kita mengaji panjang. Kan ulang balik kan? Okey, soalan? Tadi. Kau baca tadi. Macam ni. Betul-betul lemak. Aku selalu bersuara apa ni? Aku nak tengok. Kau dah belajar sampai. Kau jangan tunggang. Kau dah belajar sampai sifat putaya. Kau tahu cara baca kau betul. Soleh masuk muka sikit. Dah berdiri. Terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia itu segala jirid. Apa dia? B itu apa tadi? Yang satu yang A tadi cerita tentang zat. Allah itu berdiri dengan sendirinya, cerita zat. Lepas tu dia cerita arat. Allah itu sifat dia berdiri dengan sendirinya. Sifat. Semua sifat dia ni berdiri dengan sendiri. Tak memerlukan siapa-siapa tu, tak memerlukan tu macam mana? Sifat. Tadi zat. Sekarang sifat.
Sifat maksudnya sama ke macam kau cakap dua tangan. Dia perlukan ni kan. Sama. So dia tak perlu bergantung dengan kekuasaan dia. Right. Dia tidak memerlukan kau. Pandai. Tu adanya. Mutasil munfasil pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Itu esa, nak menerangkan Allah itu esa. Menafikan 5 kam tu baru mengesakan Allah. Tak menafikan 5 kam, tak menafikan zat Allah yang macam tu. Kita Allah satu tapi ada muka, ada tangan zat Allah tu. Itu Ini apa maksud ni? sifat. Okey, berkehendak kepada tempat berdiri, dan kepada yang menjadikan dia, iaitu segala arat. Yang dia ni dia kata kita sifat mustahil dia. Berkehendak kepada tempat berdiri. Mustahil dia ke? Kalau dia berkehendak ke tempat berdiri tu, cerita dia arat. Arat ni perlukan tempat berdiri. Apa dia? Ruang. Perlukan tempat kan? Tempat berdiri untuk ruang tu. Ruang ni perlu ada tempat berdiri. Mana tempat berdiri dia? Bawah ni. Okey. Dia perlukan bergerak. Dia salbiah Dia nak cerita pasal salbiah lah dia. So dia nak cerita explain yang dia cerita makhluk pasal diri. Sekarang ni tidak perlukan tempat berdiri ni, orang tak boleh nak faham. Allah tak perlu tempat berdiri. Berdiri ke? Ada kaki ke? Bukan. Tempat berdiri ni maksud dia, kalau arat, ruang, dia ada tempat berdiri dia, ruang kan? Ada tapak. Kalau dia nak bergerak ke kiri, ke kanan, depan, atas, ke bawah, ke belakang? Bukan. Dia perlukan ruang. Dia perlukan ke kiri, ke kanan. Ni perlu ada ruang. Maka ruang ini tempat berdiri. Tak perlu nak bergerak. Allah ada di mana-mana. Zoom. Macam flash kan. Tak perlu. Lepas tu lagi apa? Saiz tu di mana tempat berdiri dia? Tempat berdiri dia tu besar tu lah. Itulah dalam tempat berdiri dia. Buku dia besar ni, kecil ni. Ni tempat berdiri dia, kecil. Kalau nak besar. Tempat berdiri dia ni besar. Tinggi. Tempat berdiri dia tu tinggi tu, tempat berdiri. Allah tak memerlukan tinggi untuk dia berdiri. Faham tak? Tempat berdiri tu bukan kaki dua. Ni berdiri. Dia tak perlu bergantung. Dan bukan yang nak cerita tapak ni tempat berdiri. Ni kan dia tak tumbang. Bukan. Tidak bergantung. Tidak bergantung. Tempat berdiri tu tidak bergantung. Mana? Pergilah balik pada nota. Dia apa dia? Arat apa? Terangkan arat. Yang ini dah nak pergi susulan lanjutan daripada ilmu yang sebelum ni. Arat, apa dia arat? Arat ada 6 perkara. Sifat. Apa tafsiran sifat? Sifat, atas, bawah, tepi, saiz, besar, kecil, perbuatan, jalan naik, jalan turun. Ada 6. 5. Tempat, saiz, perbuatan, masa, bahagian. Bahagian tu macam mana? Bahagian Dari bahagian yang boleh tercabut. Ada tangan. Boleh dipisahkan. Jadi berdirinya zat tidak perlu bahagian. Bahagian tu tempat berdiri. Faham kan? Bukan tempat berdiri di mana tapak. Tempat berdiri tu sifat. Arat. Arat. Tak perlukan tempat berdiri dekat sini. Itulah nak cakap dia. Dia tak perlukan tinggi untuk tempat berdiri. Bukan. Tak perlukan tinggi. Bukan. Allah tak perlukan tinggi. Untuk tempat berdiri. Tinggi tu tempat berdiri. Dia perlu space untuk berdiri. Bukan. Berdiri tu tempat dia. Asal kau tadi korang dah dapat, pasal tak dapat. Ami dapat, Ami? Apa? Tinggi tadi, dia kata tempat berdiri. Apa? Tempat berdiri dengan tinggi. Tak perlu bergantung.
Tak perlu bergantung dengan dengan tadi. Tinggi. Tak dapat bergantung. oh tinggi tu nak bagi tahu Tuhan dia berkuasa, tak perlukan apa-apa Dia tahu sekarang ni aku nak tahu. Tuhan tak memerlukan tempat tinggi tu. Tempat berdiri dengan tinggi tu apa? Arat kan dia kata dia perlukan saiz apa? Besar kecil. Ha, jadi kan salbiah dia nak cerita je daripada tinggi masuk kalau tinggi tu mana tempat berdiri dia? mana tu bukan tinggi, bukan cerita pasal tinggi. Itulah salah. Dekat faham salah. Kalau tak ada tadi. Saya kat hati aku faham salah pula. Sekarang yang pertama apa? Nombor satu apa? Tempat. 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 Tu nombor 2 saya. Tempat. Okey, tempat ni apa tempat? Satu ruang. Yalah, tempat berdiri tu, tempat. Apa maksud tempat? Ruang. Tempat tu dia macam dia macam besar. Macam tempat lah. Tempat ni ruang lah. Tempat ni ruang. Maka untuk benda ni ada, Dia memerlukan ruang. ruang. Ruang ni tempat berdiri. Tempat bergantung. Untuk dia ada, kena ada ruang. Inilah tempat berdiri. Faham tak? Okey. Kenapa? Tak, Ayamat tempat saya okey. Saya nak tahu tinggi tu. Okey. Oh tak payah takwil lah, aku jumpa takwil dulu yang kita tahu kan. Kan tengah cerita tentang tinggi yang nyata tinggi. Tinggi tu. Tinggi tu. Okey. Sekarang ruang. Aku ingat. Apa lagi lepas tempat? Okey, masa. Masa ada masa dulu, sekarang, akan datang. Allah tak memerlukan masa untuk berdiri. Masa untuk dia berdiri. Bukan berdiri ni. Untuk aku ada. Dah. Sabarlah. Okey lagi. Saiz. Akif sedap dia dengan Aiman cakap betul-betul. Betul lah kau tahu. Saiz. Besar, kecil, tinggi. Besar, kecil, tinggi. Besar ni, mana tempat berdiri? Tak ada. Besar tu dia ada saiz. Dia terlibat dalam ruang. Besar, maka Allah tak perlukan besar atau kecil atau saiz. Itulah besar tu tempat berdiri besar. Tempat berdiri besar dia panggil saiz. Kecil saiz. Yang ini kecil ni tempat berdiri dia saiz dia. Dia tak perlukan tempat berdiri. Tu maksud dia. Yang kau faham tempat berdiri macam mana? Aku faham tinggi yang satu lagi. Aku ingat dia nak menerangkan dia tinggi. Okey, kalau dia tinggi, dia perlukan tinggi lah. Allah tak memerlukan tinggi. Sebab apa? Tinggi itulah tempat berdiri. Macam mana? Oh, tinggi. Kalau tak ada tinggi kan. Tak ada tinggi tu, tak ada tinggi tu. Macam mana kau nak mendirikan hujah yang dia tu tinggi? Bukannya dia berdiri. Berdiri tu maksudnya kau nak meletakkan hujah, dia ni tinggi. Okey. Ni ilmu tambahan ni kat dia orang ni. Dia orang dulu tak mengaji macam tu. Allah tak ada tempat berdiri. Tempat berdiri benda yang tempat berdiri. Hujah tu. Kau belajar ni dia dah nak mak. Dia rendah aku ni. Kau kita kena tempat sekali kau dapat belajar. Kau tak kena tempat. Kau terus ni kita kena tempat. Okey, yang itu berdiri. Tak ada nak anak. Tiada manfaat, tiada mengambil manfaat dan mudarat. Mudarat nak ni. Mudarat tu kita kata, tapi manfaat kan. Lepas ni kucing nampak ni. Okey. Manfaat. Ramai lah. Dia nak buat dia. Dia kucing. Aku ramai. Tapi manfaat tak? Dia Baca balik B. A tu zat. B tu
Sifat. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikannya dia itu segala arat. Okey, dah faham. Aku faham apa kau cakap, tapi ayat dia punya cerita ni apa? Aku tak tahu. Berkehendak kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia itu arat. Macam tu. Itu arat. Berkehendak tukar je lah Tukar. Tak memerlukan kepada tempat berdiri dan kepada yang menjadikan dia. Bukan sifat makhluk. Allah tidak memerlukan arat. Senang. Pendek dah. Arat tu sifat makhluk lah. Allah tidak memerlukan arat. Segala yang arat. Semua yang arat-arat tu Arab. Allah tak perlukan. Tu untuk makhluk. Arat tu. Sebab tu bila kita sebut sifat, arat tu sifat makhluk. Okey, si? Terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia, iaitu segala jirim. Ini pun sama juga. Ini jirim. Terkaya. Ini zat. Terkaya daripada zat tempat berdiri. Dia tidak memerlukan tempat berdiri. Tetapi yang nak perlukan tempat berdiri ni jirim. Jadi dia cerita zat. Berdiri tadi, dah bukan berdiri dah tau. Macam tadi yang tinggi. Dia memerlukan tinggi untuk tinggi. Oh, dia nak cerita pasal maujudat. Dia buatlah 4. Ini mencerita tentang makhluk. Jadi jirim. Sekarang ni jirim. Jirim ni cerita zat juga. Terkaya daripada zat tempat berdiri, tetapi berkehendak kepada yang menjadikan dia. Jadi yang A tu cerita Tuhan je. Pasal zat kan. Lepas tu B cerita sifat. C cerita jirim. Zat juga. Tapi zat yang jirim. Yang atas tadi cerita zat Tuhan. Sifat terkaya daripada yang menjadikan dia dan berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Terkaya, tidak bergantung daripada ia menjadikan dia dan dia berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah. So dia cakap yang ni adalah tetap sifat Allah. Dan Allah yang tak bergantung kepada apapun sekali. Apa pula tak ada kena-mena pun. Dan terkaya daripada yang menjadikan dia. Yelah, maknanya Allah ini tidak memerlukan siapa-siapa untuk menjadikan dia. Habis cerita tu. Itu cerita awal dah. Berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Apa dia? Yang kita tahu. Apa dia? Bukan. Nah, ni penerangkan ni. Berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Dia berdiri dengan sifat dia sendiri. Tak. Dia tak boleh gabungkan sifat. Habis? Zat, sifat. Berdiri pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Okey, ulang balik. Berdiri ia pada zat, iaitu sifat Allah Ta'ala. Okey. Berdiri dia pada zat. Nak cerita sifat Allah berdiri dengan zat dia. Sifat Allah, zat dia ni sebenarnya zat diri dia. Sifat ni berdiri sebab ada zat. So zat ini bersifat. Kesan daripada itu betul. Tak ada. Sifatnya apa? Dia nak terangkan. Kalau zat tak ada, sifat tak ada. Sifat tak boleh nak berdiri. Dia nak terangkan. Sebab tu dia terang pada jirim. Bila ada putih, dia berdiri dekat zat. Kalau tak ada zat, mana putih? Nak putih je tak boleh. Jadi, nak menerangkan yang inilah. Sifat Allah ni, kena ada zat. Kena ada diri dia, baru. Baru dia kata, sifat Allah pada zat. Jadi, tapi tak bolehlah kata zat dengan sifat pecah. Kalau tak jadi Dia jadilah dua zat. Sebab kalau sifat pecah dua, zat tu nak jadi dua. Bukan. Zat dengan sifat ni tak terpisah. Kalau berpisah jadi apa? Tak jadi
Bermakna sifat ni pun ada satu zat lain. Dia, kalau sifat dia boleh berdiri tanpa zat, dia pun zat lah. Dia pun diri lah. Dah dua diri ada, dua diri Tuhan. Tak logik lah. Tak masuk akal lah. Dia satu perkara. Korang pecahkan. Kau pecahkan, dia jadi dua lah. Sebenarnya dia cerita zat Allah. Zat Allah yang bersifat melihat, yang bersifat mendengar. Dia Dia macam cerita isi dalam ni dengan kotak. Tak. Lepas tu kita pergi kat kotak. Isi tak boleh. Kalau isi kau boleh kau boleh baraikan dia. Dia macam Dia cakap. Kira kau nak menerangkan yang zat Tuhan tu. putih ni kena ada zat. Maknanya kalam Betul dah aku ingat tu tapi bukan. bukan isi. Kita salah. Sifat dia, sifat. Kalau dekat jiran kita cerita arat. Kita cerita sifat dia. Jiran tu dia punya. Jiran tu dia punya zat. Dia ada sifat. Sifat dia ni duduk dekat zat. Tak boleh pisah. Okey. Jadi kita pun dapatlah beriman. Atas tempat ni. Kan. Maka setiap mukallaf wajib beriman. Wajib mengenal. Satu mengenal, yang kedua beriman. Jadi tadi orang yang beriman dan beramal soleh wajib masuk syurga. Okey, masuk kat sini. Setiap mukallaf wajib mengenal kemudian beriman. Mengenal ni yang beramal soleh. Ni tengah mengenal ni. Daripada mengenal, maka dia jadi soleh. Boleh. Yang cakap apa tadi? Teruslah. Tak makhluk apa? Bukan. Bukan ayat Quran satu. Tadi kan orang yang beriman dan beramal soleh, Allah kata wajib masuk dalam syurga. Sekarang ni cakap setiap mukallaf ni untuk kita buat huraian terakhir kan. Setiap mukallaf wajib. Mana boleh beriman kau tak kenal? Wajib mengenal dan beriman. Sekarang beriman. Tadi ayat Quran beriman dan beramal soleh. Sekarang ni mengenal kemudian beriman. Asal terbalik? Pasal kenal dan beriman. Kenapa terbalik? Kenal saja tak beriman. Lepas mengenal, kita mengaji bab ni, lepas kita mengenal baru boleh beriman. Ramai orang mengenal tak beriman. Lepas tu nak beriman pula. Mustahil beriman kalau tak kenal. Ayat Quran tu dah bagi tim untuk belajar mengenal dulu. Tapi kalau pakai itu saja kosong lah. Beriman tak? Beriman kosong lah. Beriman kau buat betul-betul. mana mengenal bagi kita sekarang. Tadi ayat Quran, Tuhan perintah beriman. Lepas tu kau buat amal soleh. Amal soleh macam mana? Sembahyang tak tahu, tak belajar. Puasa tak belajar. Lepas tu belajar. Jadi maka dia kata wajib mengenal. Kita buat. Tadi Tuhan punya cerita perintah lain. Bila sampai kat kita buat rumusan, wajib bagi setiap mukallaf mengenal. Mengenal ni amal soleh. Mengenal air sembahyang, mengenal air mutlak, mengenal siapa Tuhan, mengenal sifat Tuhan. Kenapa pula mengenal soleh? Kalau mengenal tapi tak beriman. Mengenal amal soleh ke tak? Amal soleh lah tu. Ke amal jahat? Soleh tapi tak lengkap lah. Jangan cerita lengkap. Tak beramal soleh. Kalau sekarang ni beramal soleh, beramal soleh, kita tengah buat Yang ni kita tengah buat apa ni? Kita tengah buat amal soleh. Kita tengah buat amal soleh ni. Maka lepas kita dah, ini sebab kenapa kita wajib mengenal. Sebab kita nak beriman. Kita pun belojok-belojok, aku dah kenal dah. Bagaimana? Tapi aku ada satu lagi goyang lah. Takkan Tuhan buat benda maksiat pun Tuhan buat. Itu tak beriman. Ataupun ayat elok sikit. Iman dia tak sempurna lagi. Iman loading 30% lah. Tapi, loading. Jadi wajib bagi setiap mukallaf mengenal
dan beriman. Sesungguhnya Allah ini mustahil apa? Mustahil Pak, lupa. Mustahil ihtiyaj ilal ghair. Setiap mukallaf wajib. Wajib ni syarat lah. Kalau tak buat berdosa. Kalau tak buat bukan berdosa. Kalau tak buat kufur. Wajib beriman. Allah mustahil ihtiyaj ilal ghair. Allah itu mustahil berhajat pada yang lain. Kalau nak pakai Melayu, berhajat. Allah mustahil. Wajib beriman. Tapi saya dah belajar dah, saya dah mengenal. Beriman je, saya tengah loading. Loading. Jangan cakap beriman. Wallahualam. Saya tak. Ada soalan? Ya. Makan masih tau. Memang ada makan biru. Asal kau kelak? Memang bagi dia tu. Soalan ni. Tu pen tu orang bagi aku. Ya, mak bagi dia. Ya. Ada tu. Ada soalan? Macam mana nak tadi soalan kalau dah faham cakap tu je. Syed. Kalau agak